izin 3-4 minit saja lagi. Dan saya sebelum itu nak menuturkan satu soalan kepada Ustaz Azhar nanti di hujung. InsyaAllah lebih banyak sekolah agama di Putrajaya. Selain daripada itu tadi saya telah menerima permintaan Sudah pun, sudah nama duduk. Duduk. lagi datang. Mati gunakan loh. Okey, kameraman bau. Malam ni Kun Mahathir ada datang ke Putrajaya berkempen bagi sekolah sana. Oh, ni kawan saya. Ya, duduk. Mustafa Kamal. Tadi dia datang sekali dengan saya, dia pun lupa lah. Dia sangkut dalam pen. Jadi dia baru sampai kepada Mustafa Kamal, bintang filem yang pernah jadi hantu, pernah jadi orang buta, pernah apa lagi. Malam ini dia bersama dengan kita menyatakan sokongan. Okey, duduk Dan hadir untuk sama-sama dengan kuliah Fadil Ustaz Azhar Kejadah. Saya telah beritahu cadangan kita pinjaman perumahan dan kaki tangan awam dihapuskan service charge 400 selari dengan Islam. Selari dengan Islam 400 kita hapuskan. Ada lagi cadangan oleh kaki tangan awam supaya masa menunggu kenaikan pangkat mereka bagi kerani-kerani yang sekarang ini 15 tahun, mereka cadangkan dipendekkan pada 8 hingga 10 tahun. InsyaAllah kita boleh menerima cadangan ini dan saya telah berhubung dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis kita pada malam ini, seluruhnya staf pimpinan yang ada di hadapan kita di atas pentas pada malam ini, dan yang paling penting tuan-tuan perempuan sekalian yang menjadi pengundi. InsyaAllah kita sama-sama panjatkan syukur banyak-banyak kehadrat Allah Taala kita dapat berkumpul lagi pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini akan terhitung sebagai suatu amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Dan tahniahlah kepada yang mengajukan soalan yang pertama tadi. Siapa nama dia? Datuk Isam. Dah lama sangat kita tak ingat. InsyaAllah. Jadi dia buat soalan tadi, kenapa dalam Quran mengatakan bahawasanya fitnah itu lebih berbahaya daripada bunuh? Dan kenapa ataupun apa puncanya kita tengok sekarang dalam pilihan raya tidak dipatuhi akan pesanan dalam Quran tersebut. Yang pertama sekali kita ingat bahawasanya manusia ini berpenyakit. Maka penyakit ni, obat yang paling mujarab ialah Al-Quran itu sendiri. Innahu syifa'un linnas. Al-Quran ni obat bagi manusia. Maka lagu mana obat? Ambil Quran tu bubuh jadi batang, ambil Quran tu letak dalam kereta,
atau beli yang lawa-lawa dekat Turki simpan dalam rumah? Jawab, dia tak jadi obat gitu. Ke kita baca Quran, buat lagu sedap-sedap, tarik panjang-panjang, taronum, bukan juga tak jadi obat. Tetapi kita amal. Bila kita amal, yang disuruh, yang dilarang, maka barulah dipanggil kita makan obat. Maka Allah menjanjikan kesembuhan. Sama lah kalau kita sakit, kita pergi hospital. Sakit benda makcik sakit rutuk doktor nak pergi ambil duit bening pun tak boleh. Ada apa makcik? Makcik makan pil ni. Pil ni sebiji sebelum makan pagi, dan sebiji lepas makan tengah hari, dan satu biji masa makan malam. Sambil makan obat. Makcik pun baliklah honok je. Kena 80 riyal boleh. 3 jenis obat. Obat semegi ada macam biskut jagung. Hujung macam bola rugby pun ada. Yang bulat macam yang nak merentah pun ada juga. Maka pagi esok dia pun dengan bersemangat baru. Pasal apa? Lutut sakit sembuh lah ni. Tetapi oleh kerana obat ni obat mahal, doktor pula bukan doktor sembarangan daripada luar negara. Doktor Bangla. Tetapi ber-IC sini. Lalu makcik ni baca sahaja. Sebelum makan sebiji, lepas makan tengah hari sebiji, malam sebiji. Dan esok dia baca pula. Lah sekali dia pergi jumpa balik doktor tu, minta balik 80 riyal. Doktor nak tukar, saya nak minta balik duit. Pasal apa? Tak ada baik, dia kata. Dia kata dah makcik makan dah habis ke? Makcik tak makan, makcik baca je lah. Maka kalau baca saja, tidak lagi ada kesembuhan. Maka begitulah juga dengan Quran. Kenapa 1400 tahun bila turun ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl, menaburkan fitnah itu lebih bahaya daripada membunuh, lebih dahsyat. Tapi kita semakin dahsyat mengamalkan fitnah. Sepatutnya semakin berkurangan penyakit, tapi semakin parah. Dan yang paling parah sekarang, tidak ada lagi dalam mana-mana negara yang berkempen cara kita kempen. Ni yang kita malu. Bahkan bukan di planet bumi, 8 buah planet tak ada lagi berkempen buat video lucu. Ni bukan politik, ini hukum. Pasal malam ini kita tak boleh cakap politik di dalam meeting. Jadi sambungan kursus mengendalikan jenazah tu malam ini. Yang pertama di Melaka, alhamdulillah. Bila kita pergi di Melaka, sehari sebelum pergi dibatalkan kebenaran atau di blok tak boleh guna masjid. Alhamdulillah, kita kata segala puji bagi Allah. Sebab masjid tu boleh menampung surau tu hanya 2,000 orang. Jadi bila tak benar buat di surau, maka dibuat di Padang. Dan Padang itu alhamdulillah malam tu dipenuhi 35,000 orang. Jadi menjadi rekod. Memang Melaka negeri bersejarah kerana mencatat 35 orang hadir kursus pengendalian jenazah. Jadi begitulah. Belum ada. Kita tengok negeri yang bukan Islam. Rusia ni komunis. Komunis ni tak percaya agama. The God is dead. Tuhan ni mati, tak ada. Dan agama ni adalah morfin, adalah heroin atau dadah yang melalaikan manusia daripada mengejar ekonomi dan kemajuan. Tetapi dalam pilihan raya Rusia komunis, pihak pembangkang dan pihak kerajaan masing-masing membentangkan fakta. Mana-mana fakta yang dapat memikat hati rakyat, maka biasanya parti itu akan menang. Tetapi tak ada buat fitnah, video lucu, tunjuk pendek besar, tak ada.
Jadi kita lebih teruk daripada komunis. Setuju tak? Hak ni kita tak dapat bertahan. Sebab apa? Kita takut bala daripada Allah. Maka kita bertanggungjawab untuk mencegah kemungkaran ini. Nabi pernah bercerita bahawasanya satu hari nanti Allah akan lingkupkan, yakni balakan sekalian negeri. Maka bertanyalah isteri Rasulullah SAW, adakah masa itu masih ada orang-orang yang baik-baik? Orang saleh ada tak masa itu? Allah nak hancurkan sebuah negara. Allah nak buat bala bencana alam dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW, ada ramai orang baik. Ada kaki solat, ada kaki mengaji, ada kaki zikir, ada kaki selawat. Walaupun ramai yang buat maksiat, ramai lagi. Tetapi mereka mendiamkan daripada kemungkaran yang berleluasa di dalam negara. Bila tiba saat itu, azaballahu amata wal khasah, Allah akan membinasakan orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik sekaligus. Satu dalam dua bekas. Nampak? Jadi hak tu yang kita bimbang. Sebab ada orang kata, kenapa awak duduk sibuk sangat, duduk larang orang? Kenapa awak duduk sibuk sangat nak mencegah kemungkaran? Kan kubur suku-suku, kan kubur masing-masing. Kita jawab, betul kubur masing-masing. Tapi kalau awak mampus, bukan awak masuk sendiri dalam kubur, awak menyusahkan orang kampung, nak mandi, nak kapang, nak semayang. Semayang tak mau sikit, 40 orang, walaupun dia tak semayang. Nak usul di kubur, maknanya kita hidup bermasyarakat. Oleh itu kita wajib menegur antara kita. Maka kemungkaran yang telah berlaku, contohnya fitnah yang sangat hebat, sehingga disiarkan dalam warta-warta berita, maka kita wajib atas apa kapasiti agama sekalipun. Memang tok nenek moyang kita tidak suka anak cucu dia mendiamkan perkara-perkara yang jahat seperti ini. Betul? Kali itulah maka wajib dah atas kita. Bukan sunat, bukan mengambil cari fadilah dah. Kewajipan atas kita menahan kemarahan Allah, menahan kemurkaan Allah, menahan bala besar daripada menimpa negara kita. Dengan kita tolong buat perubahan yang Nabi suruh ubah. Bukan kerana itu guru suruh ubah, bukan kerana apa benda ni parti kita suruh ubah, tetapi Nabi kata, man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi, al-hadis. Barang siapa yang berlaku kemungkaran di dalam negaranya, di dalam komunitinya, di hadapan matanya, falyughayyir, maka falyughayyir maknanya hendaklah dia mengubah. Ghayyara ni asal mana? Buatlah perubahan. Bukan makna cegah saja. Nabi tak kata falyungkir, hendaklah kamu engkarkan. Tapi falyughayyir maknanya Allah suruh, Nabi suruh kita supaya mengubah. Jadi perubahan yang akan berlaku ini sebenarnya adalah daripada perintah syariat.